Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat saya di luar sana? Semoga dalam keadaan sihat walafiat. Saya sentiasa mendoakan anda dalam keadaan yang sihat, sentiasa dalam keadaan yang baik. Semoga segala perancangan anda pada hari ini dapat dilaksanakan dengan bagus, dapat mencapai matlamat yang anda nak, dan semoga juga hari ini adalah hari yang sangat bahagia bagi anda dengan keluarga. Mudah-mudahan selepas satu hari bekerja nanti, balik ke rumah nanti dapat beramah mesra dengan ahli keluarga anda. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang 10 sifat-sifat kebiasaan orang yang berjaya lakukan. So, orang berjaya ni mereka mempunyai sikap yang kata orang hampir sama. Mereka mempunyai sesuatu yang mereka lakukan secara konsisten dan menyebabkan mereka berjaya. Dan izinkan saya kongsi apakah antara 10 perkara yang mereka sentiasa lakukan. Jadi, sebelum itu saya ingin memberi sedikit definisi tentang kejayaan. So, kejayaan adalah sebenarnya sesuatu yang subjektif. Tidak kira sama ada berjaya dari segi kewangan, dari segi kerjaya, dari segi membina keluarga, atau sesuatu yang memberi impak pada masyarakat. Secara pendek kata, berjaya ni di dalam bidang yang kita ceburi ni adalah subjektif. Dia berbeza antara satu dengan yang lain. Cuma, there is some common action yang dilakukan oleh orang yang berjaya ni yang menyebabkan mereka sukses dalam hidup mereka. Jadi berikut adalah 10 mungkin kebiasaan yang boleh dilakukan oleh golongan orang berjaya yang mungkin anda boleh terapkan dalam kehidupan anda. Yang pertama, mengambil peluang bagi setiap pengenalan. Golongan berjaya ini mereka tahu bahawa ada sebabnya kenapa seseorang kenalan itu dikenalkan pada mereka. Dan setiap kenalan yang diperkenalkan pada mereka, mereka mengambil serius atas hubungan antara mereka berdua. Mereka dapat merapatkan silaturahim dengan orang yang mereka kenal. Kadang-kadang orang yang mereka kenal ni boleh membantu mereka dari segi memberi nasihat, boleh membantu mereka dari segi memberi kontak-kontak yang penting supaya mereka dapat bertanya dengan lebih lanjut untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi, ia merupakan satu peluang kepada mereka adalah perkara yang baik, iaitu mengenali seseorang dalam mengenali dan mendalami seseorang itu dalam setiap perkenalan. Kedua, usaha untuk mengekalkan hubungan. Golongan yang berjaya, mereka mengekalkan satu-satu hubungan tu yang telah terjalin itu, dan mereka kekal berhubung seperti bertanya khabar, menghantar WhatsApp, saling ziarah menziarahi, saling bertanya khabar dan sebagainya. Kerana mereka tahu mengekalkan silaturahim ini boleh membawa peluang yang sangat baik kepada mereka untuk mencapai sesuatu kejayaan. Dan yang ketiga adalah membaca jambatan ilmu. So, knowledge. Golongan berjaya ini, dia menjadikan tabiat membaca sebagai sebahagian daripada hidup mereka. Kerana mereka tahu semakin banyak yang mereka tahu, semakin banyak ilmu yang mereka menimba, semakin banyak cara jalan keluar dan semakin banyak boleh menyuluh jalan yang gelap. Dan bagi orang yang suka membaca ini, mereka dapat mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Mereka belajar daripada kesilapan orang lain. Mereka juga berjaya kejayaan orang lain. Dan jika mereka juga ingin berjaya, mereka tahu bahawa mereka tidak boleh melakukan kesilapan yang sama. Malah mereka mesti melakukan sedikit perubahan untuk mencapai kejayaan mereka yang seperti yang mereka yang sudah berjaya. Dan seterusnya adalah menjaga kesihatan. Golongan berjaya tahu kesihatan tu adalah satu kunci kejayaan. Mereka makan makanan yang sihat, mereka menjaga kesihatan mereka dengan bersenam, mereka selalu train their mindset, mereka sentiasa mengekalkan tahap kesihatan yang baik. Mereka juga kurang sakit dan lebih fokus dalam mengejar impian mereka. Maksudnya, semakin sihat keadaan mereka, semakin mereka tahu mereka itu sihat, semakin mereka boleh fokus untuk mengejar impian mereka. Ini adalah sesuatu yang mungkin ramai terlepas pandang. Kesihatan is actually very important. That's why they say health is wealth. But it is very true because I've gone through that myself. So mudah-mudahan nanti mungkin seperti yang saya katakan, saya juga pernah melalui my downtime di mana saya sakit, saya mempunyai saya hilang segala yang ada pada diri saya sendiri, tapi saya bangkit kembali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih lagi alhamdulillah Allah memberi saya kesihatan yang baik. So kesihatan itu perlu dijaga. Sesuaikan diri dengan perubahan. Golongan berjaya ni pandai menyesuaikan diri dengan perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Sama ada dari segi pemikiran, dari segi teknologi yang dipakai, persekitaran dan sebagainya. Mereka pandai menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. So, mereka menerima hakikat bahawa manusia kena selalu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan untuk terus
relevan dan terus kekal dalam keadaan yang cabaran yang berlaku itu. Jadi kita perlu ingat bahawa kita sentiasa perlu menjadi fleksibel, kita sentiasa perlu menjadi orang yang mampu berubah mengikut keadaan dan menyesuaikan diri mengikut keadaan tertentu dan menyelesaikan masalah itu, insyaAllah. Seterusnya adalah mempunyai maklumat yang jelas. Mereka biasanya menulis maklumat mereka, bukan setakat itu, malah mempunyai perancangan yang jelas dan tersusun serta tindakan yang tersusun bagaimana mereka boleh mencapai maklumat mereka. Bukan sekadar angan-angan mak jening kata orang. So, bila anda punya maklumat yang jelas, tuliskan, detailkan apa langkah-langkah yang perlu anda lakukan dan follow through. Dan setiap hari perlu ada progress. So itu sesuatu yang perlu anda lakukan supaya anda menjadi biasakan diri dengan buat demikian. Dan apabila sudah biasa, every day you will wake up, tengok balik maklumat anda, tengok balik langkah-langkah yang perlu anda lakukan dan cuba mencapai. Remember, it's not about perfection. I always say it's about progress, positive progress, menyebabkan anda sampai ke sana, ke maklumat anda satu hari nanti. Seterusnya adalah orang yang berjaya ni, mereka sangat memilih sahabat. Jangan salah faham. Apabila memilih sahabat maksudnya tidak bermaksud anda perlu melepaskan atau meninggalkan semua kawan-kawan yang ada sekarang ni. Tidak. Dia tidak boleh kita kata orang silaturahim tu masih perlu dijaga. Tapi maksudnya memilih kawan ni, apabila anda nak berjaya, memilih siapa yang mereka ingin bawa masuk ke dalam hidup mereka tu penting. Sebab kadang-kadang kawan-kawan itulah yang menyebabkan mereka gagal. Kawan-kawan itu yang influence mereka sehingga mereka berfikir bahawa saya tidak boleh melakukan ni kerana kawan-kawan saya juga tidak melakukannya. Dan apabila saya meluangkan masa membuatkan sesuatu perkara saya terasa macam kawan-kawan saya perlu membuat benda lain. Jadi kita tidak boleh berfikir begitu. So, jadi orang yang berjaya ni dia berkawan dengan semua orang, tetapi mereka memilih siapa yang rapat dengan mereka supaya mereka mencapai maklumat mereka. Faham tak? Jadi mereka dengan berbuat demikian, mereka boleh menyusun masa dengan baik. Mereka tidak mensia-siakan segala peluang yang ada dan mereka akan sacrifice lah untuk mencapai maklumat mereka sebagai orang berjaya. Dan golongan ini dia tahu nasihat dan pandangan yang didapat daripada orang yang mereka kenal ni adalah sangat penting sebab boleh mempengaruhi hidup mereka, dan kerana itu golongan ini sangat memilih sahabat dan ingat ya, bukan memutuskan silaturahim tapi memilih sahabat yang boleh membantu anda mencapai maklumat anda. Seterusnya adalah orang yang berjaya ni mereka sangat bertanggungjawab. Golongan ini dia tidak lari daripada tanggungjawab. So mereka tahu sikap bertanggungjawab akan menjadikan mereka golongan yang disegani dan dihormati. Ini akan memberikan mereka kelebihan dari sudut pengaruh untuk jangka masa panjang. Jadi apabila anda ini menjadi seorang yang berjaya, anda kena bertanggungjawab di atas semua perkara yang anda lakukan. Dan maksudnya risiko-risiko itu perlu diteliti dengan baik. Langkah-langkah untuk menjaga silaturahim antara semua orang kena baik, dan sentiasa apabila sudah membuat keputusan itu, memastikan keputusan itu adalah keputusan yang bagus, dan jika ia tidak bagus, dia melibatkan ada kesilapan, maka ambil tanggungjawab dan selesaikan masalah itu secara berdepan. So jangan melarikan diri daripada tanggungjawab. Dan salah satu sikap lain yang orang yang berjaya ialah mereka sentiasa mengejar impian. Golongan yang berjaya mengejar impian, mereka ni sangat fokus. Dia tidak peduli dengan pandangan orang sekeliling. Mereka mengambil semua pandangan-pandangan yang positif daripada orang lain. Maksudnya mereka tidaklah disebabkan orang lain menyatakan mereka tidak boleh melakukannya, mereka lari daripada perkara tersebut. Mereka tidak mau memandang, mereka tidak mendapat lagi pendapat orang lain. Tidak. Maksudnya mereka masih mendapatkan pandangan daripada orang lain, tapi mereka tidak sangat peduli sama ada pandangan itu yang menyatakan bahawa mereka tidak boleh berjaya. Pandangan begitu mereka tidak akan peduli. So mereka lebih tahu apa yang membahagiakan mereka. So kebanyakan impian golongan yang berjaya ni tidak bersifat kepentingan diri, malah impian mereka lebih bersifat berkepentingan awam. So mengejar impian itu adalah suatu tabiat yang sangat penting untuk orang yang berjaya. Dan yang terakhir adalah istiqamah. Ini kita dapat lihat dari semua orang yang berjaya yang kita kenal. Mereka sangat istiqamah dalam apa perkara yang mereka lakukan. Mereka tidak kenal penat lelah, tidak kenal putus asa, dan mereka tahu akan hukum kegigihan tu. Sebab semakin lebih tekun mereka melakukan sesuatu, lebih cepat mereka mencapai kejayaan yang mereka kejar. Jadi saya berharap perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan apa yang
orang yang berjaya sentiasa melakukan secara konsisten tiap hari supaya mereka mengejar impian mereka sehingga berjaya. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua sahabat-sahabat di luar sana, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.